Islam Malaysia, IKIM FM. Pilihan utama anda. Bersama Faiz Haji Osman dalam Ekspresi IKIM FM, Isnin hingga Jumaat 10 malam hingga 2 pagi, eksklusif hanya di IKIM FM, pilihan utama anda. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u fatarat wa idza al-kawakibu intatharat وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة دعاها لأمته وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagi setiap nabi terdapat doa yang telah dikabulkan di dunia untuk umatnya. Tetapi aku telah menyimpan doaku sebagai syafaat untuk umatku pada hari kiamat. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dengarkannya di IKIM FM. Salamu alaikum, salamu alaikum, salamu alaikum, salamu alaikum, salamu ala bainana al-habib لدنا القاصي والقريب من طيبة قبل الموت. واحنا صغار نحب القمر أكتر كنا واحنا صغار. لا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي. Pilihan utama anda. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Salawat dan salam buat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan selamat malam semua rakan-rakan saya pendengar setia IKIM FM. Faiz Haji Osman teman anda waktu ini. Dan saya Juliza binti Haji Iskan. Alhamdulillah pada malam ni bergandingan lagi untuk meneruskan malam kita daripada pukul 10 malam hingga 12.30 malam nanti. Tak aci tau, dia sebut 10 malam sampai 12.30 malam je. Kena saya tu. 10 malam sampai 2 pagi. Semoga berjaya lah Faiz, insyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih Ju teman saya malam ni. InsyaAllah. Dan insyaAllah
InsyaAllah perkongsian kita banyak lagi kita nak dengarkan selepas ini. Bersama-sama perkongsian untuk pengembara Muslim. Dan InsyaAllah kita akan bersama juga dengan Al-Fadil Ustaz Syahani Abdul Rahman juga selepas ini untuk kita dengarkan apakah lagi pengembaraan yang bakal anda lalui rakan-rakan peserta kembara ilmu Konstantinopel nanti pada bulan Mei. Jadi rakan-rakan saya kita dengarkan dan saya juga difahamkan tempat sangat terhad. Dah pun seramai 80 orang yang dah pun mendaftar. Jadi anda yang ada berbaki lagi ni kurang lebih untuk sama-sama ikut serta dalam kembara ini, jom kita dengarkan kejap lagi apakah perjalanan yang bakal anda lalui. Kita dengarkan bersama membuka tirai untuk ekspresi edisi hari baru, bulan baru. Saya harap anda rakan-rakan saya dengan semangat baru malam ni. InsyaAllah Faiz semestinya. Kita dengar semangat baru lain macam hari ni rakan-rakan kita ya. Okey, nak dengarkan lagu ini daripada kumpulan Nausihat. Lagunya Katakan. Okey, katakan baik-baik je hari ni insya-Allah. Semoga bermanfaat semuanya ya. Hanya di IKIM FM, pilihan utama anda. Allah yang maha suci, katakan baginya segala puji. Katakan Allah yang maha besar, bila katakan hadir keterangan. Katakan tiada Tuhan selainnya, katakan satu tiada dua. Katakan padanya kekuasaan dan padanya segala pujian. Dialah Tuhan yang menghidupkan dan jua, yang mampu mematikan. Dialah Allah yang bisa melakukan segala. Ya Allah yang maha menyelamat darimu, semua keselamatan sucinya. Oh wahai pemilik keagungan, kemuliaan. Katakan tiada Tuhan selainnya, katakan satu tiada dua. Katakan padanya kekuasaan dan padanya segala pujian. Dialah Tuhan yang menghidupkan dan jua, yang mampu mematikan. Dialah Allah yang bisa melakukan segala. Oh ya Allah yang maha menyelamat darimu, semua keselamatan sucinya. Oh wahai pemilik keagungan, kemuliaan. Basahilah lidahmu dengan menyebut namanya selalu. Ikuti rancangan Duniaku Buku yang ditaja oleh Kemilau Publikasi Sdn Bhd pada setiap hari Khamis jam 9.15 malam hanya di IKIM FM. Kita lupa bahawa apabila tiba saat Allah akan menjemput kita kembali bertemu dengannya. Allah panggil kita dengan panggilan yang sangat manja.
Allah kata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang aman tenteram, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, marilah balik, kata Allah, baliklah kamu bertemu dengannya dalam keadaan engkau reda balik, lagi diredai. Siapa yang reda? Kita balik. Siapa yang meredai kita? Allah yang menanti. Anda sedang mendengar IKIM FM, pilihan utama anda. Bestnya pendaftaran dah dibuka. Apa yang seronok sangat tu? Bos, ni program bersempena Minggu Setiausaha Anjuran Pusat Perundingan dan Latihan IKIM PPLI, Bengkel Kembara Inspirasi Teknologi dikuasai. PPLI? Dah 2 tahun berturut-turut awak pergi. Tahun ni nak pergi dengan PPLI juga ke? Mestilah bos. Pengisian kali ni berkaitan dengan teknologi ICT pula bos. Diadakan di Johor Bahru dan siap ada sesi ke Kota Singa lagi tu. Baguslah kalau macam tu. Saya tengok kamu pun dah banyak berubah sejak menghadiri program-program Setiausaha PPLI yang lalu. Alhamdulillah. Betul ke ni bos? Terima kasih bos. Nanti saya downloadkan brosurnya di www.ikim.gov.my untuk semakkan bos ya. Syukran jazilan bos. Bengkel bersempena Minggu Setiausaha Kembara Inspirasi Teknologi dikuasai 24 hingga 26 April 2015 di Thistle Hotel Johor Bahru. Untuk pendaftaran hubungi 03 6204 6325 atau SMS ke 016 279 6410. Syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, knowing our messenger. Ibn Abbas radhiyallahu anhu reports that one of the daughters of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was on her deathbed. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam took her on his lap and put her before him. She passed away in his presence in this condition. Ummi Aiman, who was a slave girl of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, began wailing aloud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, "Why did you start wailing before the messenger of Allah?" Because tears were also flowing from the eyes of Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. She said, "Aren't you also weeping?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam replied, "This kind of weeping is not forbidden, because the flowing of the tears is a mercy of Allah. He softens the hearts of His servants and creates love and mercy in them." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam then said, "A Muslim is at peace at all times. Even when his soul is being taken out, he is busy uttering the hamd, praises of Allah." Narrated by Tirmizi. Buku Keuangan Islam Pemikiran dan Penilaian Kontemporari terbitan terbaru IKIM merupakan hasil daripada pemikiran dan kajian para ilmuwan dan pakar dalam pelbagai bidang, khususnya syariah, ekonomi dan keuangan. Terdapat 7 bab yang dibincangkan di dalam buku ini, antaranya peranan perbankan Islam dalam memperkasa ekonomi ummah, kepentingan memahami suasana ekonomi semasa dalam penentuan hukum muamalat dan memanfaatkan bursa saham untuk membina kekuatan ekonomi ekonomi ummah. Buku ini berharga RM25 dan boleh dibeli secara online dengan melayari e-kios.ikim.gov.my. Untuk maklumat lanjut, layari Facebook IKIM atau hubungi penerbit IKIM di talian 03 6204 6250 atau 6254 atau 6255. Pulau Melengkau atas pagau. Dengarlah orang Melaka 89.5 FM. Konsert religi terhebat 2015, Opik Live Acoustic Concert akan berlangsung di Auditorium MBSA Shah Alam 18 April ini. Turut menampilkan vokalis terhebat Dakmi, Tangisan itu dari dan Lah Ahmad. Dapatkan segera tiket anda secara online di intimmobile.com atau pembelian dari ejen-ejen terpilih. Opik Live Acoustic Concert dengan sokongan radio rasmi IKIM FM dibawakan kepada anda oleh Intim Records. قسطنطينية محقق فتح دلتشكتير أنو فتح دان أمير نيغوزو الأمير أنو فتح دان أردو نيغوزال أردودو رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda, akan dibuka kota Konstantinopel itu, maka sebaik-baik pemimpin itulah pemimpinnya dan sebaik-baik tentera itulah tenteranya.
Ramai mengetahui kaitan hadis ini dengan Sultan Muhammad bin Murad Al-Fatih. Tetapi ramai yang tidak mengetahui mengenai pembukaan Konstantinopel kali kedua selepas peperangan besar di bumi Syria di masa akan datang. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari bersama kami dalam pengembaraan Merentas Zaman. Bersama saya, Syahri Abdul Rahman, dalam Kembara Ibrah, Konstantinopel Back to the Future, sempena ulang tahun 562 tahun pembukaan Istanbul pada musim bunga tulip Turki yang sangat indah, 23 Mei hingga 2 Jun 2015. Layari website ini www.raudahmawaddah.com raudahmawaddah.com atau hubungi 012 388 7010 012 388 7010. Pilihan tamu anda dari Institut Kefahaman Islam Malaysia. Assalamualaikum dan selamat malam untuk anda rakan-rakan pendengar setia IKIM FM dan juga peminat pengembara Muslim IKIM FM. Kita kembali sekali lagi untuk malam ini, untuk minggu ini. Kita bicarakan berkenaan dengan Kembara Ilmu Konstantinopel. Dan insyaAllah pada malam ini kita bersama-sama dengan tamu yang cukup istimewa untuk berkongsi berkenaan dengan Kembara Ilmu Konstantinopel ini. Bersama-sama dengan yang berbahagia Ustaz Syahri Abdul Rahman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz sihat ya? Sihat, Faiz sihat. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz bersama-sama kita pada malam ini. Dan insyaAllah banyak lagi perjalanan ni akan kita kongsikan. 9 hari kita nak cover dalam masa setengah jam ni tak dapat lah. Tapi sikit sebanyak kita dapat bagi teaser Ustaz untuk diorang rakan-rakan kita yang ingin turut serta ni, supaya dapat bagi feel macam mana pengembaraan kita nanti, insya-Allah. InsyaAllah. Juga bersama-sama dengan kita yang berbahagia Tuan Haji Zainuddin Muhammad Saleh, pengarah Raudah Mawaddah Travel and Tours Sdn Berhad, dan juga Kak Zima, Travel Consultant Raudah Mawaddah Travel and Tours Sdn Berhad. Terima kasih banyak sudi bersama-sama kita selama minggu. Terima kasih. Assalamualaikum DJ Faiz. Terima kasih kerana sudi menonton kami sekali lagi ya. Kali ketiga ya. Kali ketiga kita bersama-sama, insya-Allah. Banyak lagi kita nak dengarkan, dan mula-mulanya saya nak tahulah, mungkin nak dikongsikan lagi bersama dengan rakan-rakan kita. Mungkin ini kali pertama mereka dengarkan Kembara Ilmu Konstantinopel. Dengar Ustaz bacakan hadis tadi, rasa membangkit semangat tu. Jadi macam mana rakan-rakan kita nak tahu berkenaan dengan apa yang bakal kita anjurkan pada Mei nanti? Silakan. InsyaAllah pada Mei ni kita mengajak siapa-siapa yang berminat untuk bersama kami ke Konstantinopel ataupun Istanbul nama sekarang ya. Pada 23 hari bulan Mei sehingga 2 bulan Jun bersama-sama Ustaz Syahri untuk kita kupas dan belajar kekuatan Islam di zaman Ottomaniyah. Itu yang kita jemput, insya-Allah. Itu yang akan kita lalui nanti 23 Mei hingga 2 Jun 2015. Penyertaan sekarang ni dah macam mana? Alhamdulillah, kita menyediakan tempat untuk 120 teks. Alhamdulillah sekarang ni telah lebih kurang 80 orang mendaftar. Okey, alhamdulillah. Dan kita lepas kita tolak pegawai, lebih kurang dalam 30 lebih lah yang kita ada kekosongan lagi. Jadi kekosongan ni kalau kita tengok at the rate of orang mendaftar dalam 1 minggu lebih kurang 15 orang. Jadi saya rasa insya-Allah dalam masa 2 minggu ke 3 minggu akan habis. Jadi kepada jangan lengah-lengah, sesiapa yang berminat tu datanglah cepat. Itu pesannya kepada anda yang berminat. Sebenarnya selain daripada dapat mengembara dengan ustaz, dapat bersama-sama dengan DJ IKIM FM, dan yang paling penting adalah ilmu untuk kita ketahui, dan back to the future tu kan. Dan banyak lagi sebenarnya ada surprise tu. Tapi kejap lagi Kak Zima kita kongsikan kejap lagi. Okey. Boleh? Ada surprise part tu nanti kita share bersama anda selepas ini. Tapi kita nak bersama-sama dengan ustaz dulu. Kalau musim pertama, episod pertama kita dah dengarkan kenapa memilih Konstantinopel itu, dan minggu lalu kita dapat bersama-sama ceritakan kenapa Back to the Future. Dan pada minggu ini insya-Allah mungkin ustaz boleh kupas sendiri kenapa kita menjaki Ottoman itu sendiri, pemerintahan pada zaman itu sendiri. Kenapa tidak kita memilih untuk mengkaji sudut Islam yang lain berbanding di mengkaji zaman pemerintahan Ottoman tu ustaz? Bagi saya DJ Faiz, Ottoman ini satu bangsa yang sangat jauh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama ada dari sudut lokasinya maupun zamannya. Yalah, kalau dibandingkan dengan Damsyik, pusat pentadbiran Umayyah, dengan Baghdad, pusat pentadbiran Abbasiyah, Edirne, Bursa, Istanbul lebih jauh daripada tu. Tapi bagaimana bangsa ini
sangat bersemangat dan tegas dengan jati diri keislaman, sehingga Allah mengizinkan mereka untuk memerintah sepertiga dunia. Saiz yang paling besar pernah ada dalam sejarah Islam. So kita nak cari jawapan. Macam mana bangsa yang dulu yang 400 orang menunggang kuda merempit di Gunung Ganang tetapi tak sampai 200 tahun mereka diizinkan Allah untuk menawan Konstantinopel yang tidak mampu dilakukan oleh orang-orang sebelumnya, dan yang paling penting Allah berikan kepada mereka hampir sepertiga, lebih daripada sepertiga dunia ni di bawah tapak kaki mereka. So persoalan tu kita nak cari jawapannya di sana nanti. Di sana nanti insya-Allah. Memang perjalanan yang telah dirangka ini memang akhirnya bila balik nanti kita akan dapat penyelesaian tu, Ustaz. Mudah-mudahan. Sebab itu kita kemudiankan Istanbul tu. Kita pergi ke Edirne dulu, kita ke Bursa dulu, dan barulah kita akan memetik buahnya di Istanbul. Jadi itulah yang anda akan rasai sendiri perjalanan ini. Okey, satunya Konstantinopel itu, dan saya tak perlu gambarkan betapa indahnya bumi Turki yang anda akan pergi nanti. Selain daripada keindahan itu, banyak lagi pengalaman dan juga ibrah yang bakal kita perolehi daripada perjalanan itu nanti. Okey, dan rakan-rakan saya, di samping anda dengarkan perkongsian pada malam ini, saya juga nak buka talian untuk anda. Sekiranya ada sebarang persoalan nak diajukan berkenaan dengan pengembaraan kita nanti, mungkin berminat tapi tak tahu caranya nak buat macam mana, boleh call saya 0362051500, ataupun nak tanya berkenaan dengan Konstantinopel dengan Ustaz pun, insyaAllah tak ada masalah. Boleh kita akan raikan juga pada malam ini rakan-rakan saya. Sekali lagi talian kami 0362051500. Kita jangan ke mana-mana. InsyaAllah kita berehat seketika. Dengarkan ini dan promo ini hanya di IKIM FM, pilihan utama anda. Sultan Muhammad Al-Fatih. Apabila Muhammad Al-Fatih bersedia untuk memulakan pengajian, ayandanya Sultan Murad II memilih beberapa orang guru yang tiba di Edirne atau Adrianopolis untuk mengajar putranya. Sultan Murad II memastikan bahawa putranya Muhammad Al-Fatih menghafaz Al-Quran sebelum mencapai usia 8 tahun. Sultan Murad II seterusnya memilih guru-guru yang amat berwibawa untuk mendidik putranya itu. Antara mereka termasuklah At-Taftazani, Alauddin At-Tusi, Al-Qirmi, Syekh Ahmad Ibn Ismail Al-Qurani, Syekh Sirajuddin Al-Halabi, Syekh Ibn At-Tamjid, dan yang paling utama Syekh Syamsuddin. Muhammad Al-Fatih juga memperoleh ilmu daripada guru-gurunya yang lain yang mengajar ilmu matematik, geografi, astronomi dan sejarah. Konstantiniye muhakkak Fetha dilacaktir Anu Fethadan Emir Negozul Emir Anu Fethadan Ordu Neguzel Ordudu. Rasulullah SAW bersabda, akan dibuka kota Konstantinopel itu, maka sebaik-baik pemimpin itulah pemimpinnya, dan sebaik-baik tentera itulah tenteranya. Ramai mengetahui kaitan hadis ini dengan Sultan Muhammad bin Murad Al-Fatih, tetapi ramai yang tidak mengetahui mengenai pembukaan Konstantinopel kali kedua selepas peperangan besar di bumi Syria di masa akan datang. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari bersama kami dalam pengembaraan merentas zaman. Bersama saya, Syahri Abdul Rahman, dalam Kembara Ibrah Konstantinopel Back to the Future, sempena ulang tahun 562 tahun pembukaan Istanbul pada musim bunga tulip Turki yang sangat indah, 23 Mei hingga 2 Jun 2015. Layari website ini www.raudahmawaddah.com raudahmawaddah.com atau hubungi 012 388 7010 012 388 7010.
Pilihan utama anda Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia, Pengembara Muslim saat ini bersama dengan saya Faiz Haji Osman dan juga tetamu kita yang bahagia Ustaz Syahani Abdul Rahman, Tuan Haji Zainuddin Saleh dan juga Kak Zima dari daripada Raudah Mawadah Travel and Tours Sdn Bhd. Dan saat ini rakan-rakan saya apa juga kemusykilan anda berkenaan dengan pengembaraan ini dan mungkin nak tahu lebih lanjut berkenaan dengan Konstantinopel juga, insya-Allah 0362051500 di talian saat ini. Assalamualaikum. Salam. Siapa di talian? Saya berminatlah tentang pengembaraan ke Konstantinopel ni. Ya, siapa namanya ni? Saya Nur Hayati Husin dari Melaka. Silakan. Dia akan pergi pada 23 Mei hingga 2 Jun kan? Saya. Saya nak tanya dia punya perbelanjaan berapa tu? Itu saja soalannya. Okey, terima kasih. Kejap kita jawab ya. Okey. Assalamualaikum. Salam. Itu dia Puan Nur Hayati dari Melaka. Soalannya saya rasa mungkin Kak Zima mungkin boleh jawab. Untuk soalannya, berapa package yang ditawarkan untuk kembara ilmu Konstantinopel Back to the Future? Nak cakap pasal surprise tu. Silakan. Boleh juga. Kita jawab dulu harga dia berapa. Ada surprise lain ke? Yang terlibat dengan harga? Saya tak tahu ni. Ini memang surprise namanya. Memang saya tak tahu pun. Okey, kita nak buat pengumuman satu kejutan. Sekejap saya nak cari ada tak bunyi-bunyi kejutan. Okey. Package ni berharga RM6,500. Okey. Untuk perjalanan selama 11 hari 8 malam. Okey, maknanya 11 hari tu hari pertama kita pergi travel from KLIA to Istanbul. Dan yang kedua tu hari balik dari Istanbul ke KLIA lah. Jadi kita punya masa di Turki dah 9 hari 8 malam. Okey, the surprise is kita ada kita nak buka tempat kepada 15 orang untuk dapat tinggal di Istanbul selama 10 hari 9 malam pada harga yang sama. Itu surprise-nya. 15 orang yang sahaja bertuah jadi anda rakan-rakan saya ni macam mana nak dapatkan package 10 hari ni? Okey, surprise ni sebab yang dah berdaftar pun tak tahu sebenarnya. Jadi kalau anda dah berdaftar dan nak pergi sehari sebelum 23 hari bulan, maknanya 22 hari bulan tu, cepat-cepat WhatsApp saya. Segera 15 seat saja. 15 orang yang bertuah, okey. Yang terawal insya-Allah kita raikan akan bergerak awal. Ataupun kepada siapa yang masih belum daftar, cepat-cepat hubungi segera. Kita 15 yang pertama. Jadi memang kena berentaklah sama ada berdaftar ataupun belum berdaftar dan ada kelapangan nak pergi pada 22 hari bulan Mei. Cepat-cepat WhatsApp saya. Okey, hubungi nombornya 012 388 7010. Cukup sekali. Cukup tak? Okey, ni sebab 15 istimewa ni cukuplah sekali saya bagi. Okey, nanti lain kali kejap lagi saya bagi lagi. Tapi dalam masa tu tak tahulah dah dapat ke belum ya. 4 suku lipat lah. Ya, siapa cepat memang anda bertuah dapat pergi ekstra. Ni 15 orang yang terpilih sahaja. Okey, sekali lagi harganya RM6,500 untuk 15 orang, juga harga yang sama tapi istimewa ada tambahan sehari. Kalau orang lain 9 hari solid di Turki, dia 10 hari. Mungkin satu hari lagi tu boleh jalan-jalan, ambil gambar sana. Kan? InsyaAllah. Okey. Dan Ustaz, banyak lagi yang kita nak kongsikan. Tadi kerajaan Ottoman itu sendiri yang berjaya menguasai 1/3 kawasan dunia dan paling jauh dengan zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makna kata ianya adalah yang paling dekat dengan kita. Apa yang boleh kita ambil sebenarnya daripada pemerintahan zaman Ottoman ni, Ustaz? Kalau kita masih ingat apa yang disebut dalam buku-buku teks sejarah lah, pemberontakan di Limbung kan, macam mana rakyat di Tanah Melayu waktu itu berdepan dengan gangguan penjajah. Satu perkara yang pelik ya, macam mana rakyat pada waktu itu mengangkat panji hijau yang ada 3 bulan sabit. Sedangkan peristiwa itu adalah selepas kejatuhan Ottoman pada 1924. Pemberontakan, orang namakan pemberontakan lah, padahal sebenarnya bukan pemberontakan. Dia adalah usaha rakyat untuk menghalau penjajah 1930 lebih. Tetapi bila diangkatnya panji Ottoman itu, ini menunjukkan betapa dekatnya Tanah Melayu itu dengan khalifah waktu itu. Saya mendapati
cabaran yang dilalui oleh Malaysia pada hari ini dalam proses mendidik anak-anak dan anak-anak bangsa ni hampir lebih kurang sama dengan cabaran yang dihadapi oleh kerajaan Ottoman dahulu. Kita bukan sekadar kita bukan lagi, saya nak kata bukan lagi pun, peperangan tu memang sedang menimpa orang Islam sekarang. Saya betul. Kalau nak dibandingkan dengan kerajaan-kerajaan sebelum Ottoman, mereka memang menghadapi musuh yang memang berperang. Tetapi ancaman pemikiran, serangan pembaratan ini memang berlaku di hujung-hujung kerajaan Ottoman. So itu yang saya rasa cabaran yang lebih kurang sama berlaku pada kita sekarang. Saya namakan serangan pemikiran. Itu dah macam diwarisi, Ustaz. Maknanya macam mana ulama, macam mana pejuang-pejuang Islam di zaman kerajaan Ottoman nak jatuh menghadapi cabaran itu, yang tu yang kita boleh ambil untuk kita hadapi musuh yang lebih kurang sama sekarang. Itu namanya ancaman pemikiran, ancaman pembaratan, hedonisme, perempuan, arak dan seumpama dengannya. Sebab kita tidak boleh lupa kerajaan Ottoman pun tumbang kerana gangguan-gangguan pemikiran ni. Bukan kerana penjajahan dan juga penguasaan bentuk fizikal lagi dah. Bukan. Segalanya bermula daripada kerosakan daripada dalam. Semangat jihad sudah tidak ada, tentera berjuang makan gaji bukan lagi fisabilillah. Sultan-sultan pula terlalu kagum pada istana-istana di Eropah, bawa balik pula istana yang rupa bentuknya macam istana Eropah. Saya dah tak ada unsur Islam. Tak ada unsur Islam. That's why dalam trip kita ni kita akan bawa ke Dolma Baceh supaya kita buka dan kita lihat dengan mata hati kita sendiri. Inilah simbolik kepada kejatuhan Ottoman. Mereka sudah terlalu kagum pada barat sehingga tidak ada lagi jati diri keislaman mereka tu dan keturkian diorang tu. Saya bila dengar Ustaz sebut macam ni, saya sendiri pun kadang-kadang rasa tertarik dengan benda ini kerana saya perkara yang sama walaupun tak ada anak, Ustaz. Membimbangkan adalah generasi muda hari ini, Ustaz. Bila melihatkan akhlaknya, adabnya semakin luntur hari demi hari, dan sekarang ni baru-baru lagi kita pun dah dikejutkan dengan adab dengan budaya pergaduhan yang sangat berluasa hari ini kan, Ustaz. Jadi adakah pengembaraan kita ini sedikit sebanyak, kalau tak dapat kita ambil semua pun, setidak-tidaknya pengajaran tu adakah kita dapat ambil, Ustaz, daripada yang kita boleh belajar daripada pengalaman nanti? Kita memang tak mampu sediakan trip yang penuh dengan pengisian. Memang siapa sanggup ikut trip macam ni kan? Susah nanti saya kata stres. Tapi bagi saya kan, sekurang-kurangnya mereka dapat sedikit jawapan. Dan yang penting mereka pulang dengan kemahuan untuk membaca lagi. Dan yang penting biar mereka pulang dengan pelbagai persoalan lagi. Ya, sebagai contoh, macam mana umur 12 tahun dah jadi menteri besar. Saya pergi ke Manisa baru-baru dengan Haji Din sendiri. Macam mana budak 12 tahun boleh jadi menteri besar kepada satu wilayah yang besar di Manisa itu? Di Manisa. Macam mana umur 21 boleh tawan Konstantinopel? Macam mana ayahnya Sultan Murad 17 tahun dah kepung Konstantinopel? Pendek kata, macam mana diorang ni didik anak-anak diorang usia begitu muda tetapi sudah mampu melakar sejarah. Betul. Mencabar usia muda mereka tu sendiri. So yang tu kita nak cari jawapan di sana tu, insya-Allah. Insya-Allah. Tapi kadang-kadang anak muda kita umur 21 tak kata mereka, saya pun sendiri kadang-kadang bertanya dekat mana kita waktu tu di usia 21, sedangkan pada zaman itu Sultan Al-Fatih dah mampu berjaya menawan Konstantinopel. Kita nak bawakan semangat tu, Ustaz. Mudah-mudahan. Insya-Allah. Okey. Kalau saya boleh tambah, silakan. Sekarang ni remaja kita umur 21 kadang-kadang kita tanya apa dia nak buat for life pun dia tak tahu. Dia blank dia blank. Tapi memang saya tak kata, Haji, memang sekarang zaman yang sangat mencabar, anak muda kita sangat manja. Jadi kita jadi saya nak galakkan yang muda-muda ni mendaftar. Alhamdulillah ada yang dah mendaftar umur dah 24 ke 25. Ada Alhamdulillah. Jadi kita nak anak muda tolong tag rakan yang muda-muda ni. Kita pergi sama-sama. Kok anda dapat seat yang 15 tadi tu? Macam mana? Dah ada yang dah tutup ke 15 tu? Akan nak update. 10 seat is gone and another 5 to go. Okay, kita baru saja lelong tiket tu untuk 5 minit lalu. Dah pun habis 10, tinggal lagi 5 untuk anda dapatkan. Yang belum mendaftar pun terbuka untuk anda. Sekali lagi, ini siapa cepat dia dapat, saya umumkan segera nombornya 0123887010.
Ni kena belajar terengkas, salin cepat sikit ya. Okey, dan Ustaz, bila kita menyebut berkenaan dengan menjejaki zaman lampau kan, dengan kita nak jejak zaman dahulu ni, mungkin adakah peninggalan-peninggalan zaman itu masih lagi kekal hingga sekarang, atau ada juga yang sudah pun dah tak ada lagi dekat situ, Ustaz? Ada yang kita terpaksa akui sudah tidak ada, tetapi kerajaan Turki dalam proses membina, seperti Edirne Saray, istana di mana Sultan Muhammad Al-Fatih dibentuk, dididik bermain pedang dan membesar dengan mentor-mentornya. Sekarang kalau pergi memang tak ada, cuma adalah beberapa tinggalan yang pintu-pintunya. Tetapi menariknya, inilah kelebihan mengkaji Turki. Dia masih banyak lagi tinggalan kekal dijaga oleh kerajaan Turki, termasuk tembok kebal yang dibanggakan orang-orang Rom itu. Yang kata susah sangat sebab kalau kita nak mengkaji mengenai Abbasiyah sendiri kan, agak sukar nak masuk Baghdad sekarang. Betul. Ya, dan kalau nak mengkaji tentang Umayyah, agak kena berjaga-jaga nak masuk ke Damsyik sekarang. Tetapi Istanbul, selamat datang. Feel free untuk Hosgil Deniz. Selamat datang. Okey. Selamat, insya-Allah. Tak ada masalah. Jadi kesan-kesan sejarah itu masih lagi kita perolehi kan, bila kita dapatkan. Dan tadi kesan sejarah, macam mana pula senario? Saya faham pengaruh masa itu dah pun membawa budaya zaman dahulu tu. Adakah masih lagi kita dapatlah sedikit sebanyak gambarkan bagaimana zaman kecilnya Sultan Al-Fatih itu? Adakah boleh lagi kita bayangkan itu, Ustaz? Kalau di kampung-kampung lah, Ustaz. Kalau di Istanbul tu mungkin susah sebab pemodenan tu dah berlaku. Pemodenan sudah rancak. Tetapi kalau saya rasa memang kita memang tak mampu nak melihat sendirilah tinggalan-tinggalan ketika beliau masih kecil. Tetapi dengan ketenangan suasana perkampungan masih Bursa, boleh perkampungan Bursa. Di situ sangat bagus, especially bila kita berada di lokasi perkuburan. Saya rasa ini waktu yang terbaik untuk kita muhasabah, untuk kita tenangkan diri. Dan yang paling menarik sekali, kita memang sengaja memilih hotel yang jauh daripada hiruk pikuk bandar. Kerana di situ ruang yang terbaik untuk kita solat di Masjid Ayub Sultan. Dan yang paling penting adalah untuk kita, walaupun kita tak dapat nak lihat tinggalan itu sekarang, tetapi sekurang-kurangnya suasana ketenangan itu akan menyebabkan kita boleh menghayati semula macam mana Sultan Murad itu sanggup beruzlah, macam mana kehebatan ulama-ulama yang menjadi tok-tok guru kepada Muhammad Al-Fatih ini. Mereka sangat tinggi kerohanian dan kesufian mereka, sehingga Allah mengizinkan mereka bermimpi dengan macam-macam mimpi yang mana benda tu bunyi macam pelik, tapi sebenarnya kerana kerohanian mereka, kesalehan mereka. Saya dah sahkan, sarjana Turki sendiri mengatakan memang benar ulama-ulama ini memang pernah bermimpi, termasuk Tok Guru Al-Fatih sendiri bermimpi tentang kemenangan tentera Turki ketika mereka ditimpa kekalahan ketika mengepung Konstantinopel. Budaya sunyi tu boleh budaya sunyi tu memang kita tidak mampu ke Konya. Walaupun di situ tempat yang terbaik nak lihat keislaman Turki ni. Tetapi apa yang kita terpaksa akui, prestasi beragama di Turki ni semakin meningkat, walaupun tidak perfect. Alhamdulillah. Walaupun tidak perfect. 10 tahun kebelakangan ini prestasi orang-orang nak beragama ni makin tinggi, alhamdulillah. Dan ada juga saya difahamkan ada solat Jumaat di kawasan-kawasan yang tak pernah buat sebelum ini pun dah kembali, Ustaz. Pengalaman saya DJ Faiz, saya nak share. Saya dulu belajar di Amerika. Dan saya banyak interact dengan orang Turki. Dan orang Turki di Amerika ni saya rasa sombong. Saya tak pernah kenal dia orang. Saya rasa saya punya perception sombong. Dah sangat barat daripada barat barat je. Tapi baru-baru ni first time saya pergi Turki ni, first time saya pergi Turki dengan ustaz yang baru ni. Dan bila kita pergi interact dengan orang Turki yang di Turki itu, masya-Allah, dia very friendly, macam orang kita, very sopan santun. Jadi kita nampak budaya tu, orang yang dah sekular ni dengan orang yang betul-betul asalnya Turki yang tak sekular ni, memang jauh beza je. Barulah saya faham kenapa Sultan Muhammad itu strong, because of dia punya budaya tu masih Asia walaupun dia Eropah. Itu dia. Memang kadang ada juga saya dengar rakan-rakan yang pergi ke Turki, apa orang kata tu, dia punya semangat dan juga dia punya peramah tu. Memang susah nak cari orang Turki ni kan. InsyaAllah anda yang akan turut serta nanti nak tahu ramahnya macam kampung kat kampung kita ke, atau macam mana, bolehlah join. Kembali kita kali ini sekali lagi untuk anda yang berminat, boleh layari www.raudahmawaddah.com. dan tarikhnya akan pergi penerbangan kita nanti 23 Mei hingga 2 Jun 2015. Tadi tinggal 5, sekarang
Ada dah ke? Ada 10 maksudnya anda akan terbang sehari awal 22 Mei insya-Allah bersama-sama dengan Raudah Mawaddah Travel. Kalau dia ni ambil dengan suami dan anak dia, tinggal 2 je lah sih. Tinggal 2 sahaja. Okey, jadi anda boleh hubungi sekali lagi 012-388-7010 untuk dapatkan tawaran istimewa ini. Dan bukan itu sahaja, kejap lagi tak dengarkan apa lagi yang istimewa. Saya difahamkan ada sedikit ulang kaji untuk peserta-peserta kita ni sebelum mereka terbang ke Turki. Ni bukan jalan-jalan apa makan angin je. Kan, jalan-jalan mencari ilmu, mencari ibrah. InsyaAllah ada pengalaman yang kejap lagi kita kongsikan di IKIM FM. Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih dididik guru-gurunya agar menguasai 7 bahasa sejak kecil lagi. 7 bahasa tersebut ialah Turki, Arab, Parsi, Greek, Serbia, Itali dan Latin. Terdapat juga penulis yang mengatakan bahawa Hebrew ialah antara bahasa yang dikuasai baginda. Penguasaan semua bahasa tersebut membolehkan Sultan Muhammad Al-Fatih berkomunikasi secara langsung dengan rakyatnya. Mereka terdiri daripada pelbagai bangsa, kaum dan agama yang tinggal di lebih 20 buah negara naungan Uthmaniyah di 3 buah benua iaitu Afrika, Asia dan Eropah. Selain komunikasi, penguasaan pelbagai bahasa juga penting bagi Sultan Muhammad Al-Fatih untuk membaca dan memahami karya atau penulisan tentang tamadun, kepemimpinan serta strategi peperangan bangsa-bangsa asing. Keupayaan Sultan Muhammad Al-Fatih untuk menguasai pelbagai bahasa pada usia muda ternyata menjadi teladan terbaik bukan sahaja bagi rakyatnya tetapi juga umat Islam masa kini, terutama golongan muda. Konstantiniye muhakkak fetha dilacaktir. Anu fethadan emir negozul emir. Anu fethadan ordu neguzel ordudu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan dibuka kota Konstantinopel itu, maka sebaik-baik pemimpin itulah pemimpinnya dan sebaik-baik tentera itulah tenteranya. Ramai mengetahui kaitan hadis ini dengan Sultan Muhammad bin Murad Al-Fatih, tetapi ramai yang tidak mengetahui mengenai pembukaan Konstantinopel kali kedua selepas peperangan besar di bumi Syria di masa akan datang. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari bersama kami dalam pengembaraan merentas zaman. Bersama saya, Syahri Abdul Rahman, dalam Kembara Ibrah, Konstantinopel Back to the Future, sempena ulang tahun 562 tahun pembukaan Istanbul pada musim bunga tulip Turki yang sangat indah, 23 Mei hingga 2 Jun 2015. Layari website ini www.raudahmawaddah.com raudahmawaddah.com atau hubungi 012 388 7010 012 388 7010. Pilihan tamaan dari Institut Kefahaman Islam Malaysia. Kembali untuk penggemar Muslim, masih lagi berbicara berkenaan dengan Kembara Ilmu Konstantinopel. Tarikh yang akan kita kunjungi nanti 23 Mei hingga 2 Jun 2015. Dan insyaAllah Ustaz akan berkongsi berkenaan dengan sama-sama kita nak menjejaki zaman pemerintahan Ottoman itu sendiri. Dan insyaAllah akan kita dapatkan perasaan dan juga pengalaman itu. Yang paling penting adalah pengalaman. Membaca dekat Malaysia pun boleh baca, tapi cerita pasal baca kat Malaysia ni memang kat Malaysia dipaksa baca. Jadi kita nak dengarkan Haji mungkin ada sedikit perkongsian selain daripada 6,500 dengan harga ini lengkap dengan penerbangannya, penginapannya dan juga makan minumnya ditanggung oleh sana, dan entrance fees tu tadi. Entrance fees ya, semua dah termasuk ya. Dah termasuk airport tax and everything lah. Semua dah termasuk, dan kalau nak beli shopping ni kena bawa duit sendiri lah. Saya tak sedia lah ya. Kan. InsyaAllah. Okey, apa tadi? Sekarang ni kita dah berapa dah? Dah habis dah. Habis dah. Dah hampir-hampir nak habis. Saya pun dah lost. Jadi ramai orang yang telefon lah. Sebenarnya kita sedia on air, kita tak boleh maaf ya, telefon tak boleh. WhatsApp je. WhatsApp saja. Teks ke apa ke? Message. Okey. Message yang kita akan jawab insya-Allah. Okay. Puan akan jawab. Itulah buat masa ni.
dan berkenaan dengan barang-barang ya. Apa Okey, lagi istimewanya? Okey, istimewanya. Kami bercadang kepada yang dah mendaftar 1 bulan Mei ni, insya-Allah kita akan mengadakan taklimat perjalanan. Insya-Allah. Dan masa taklimat perjalanan tu ustaz akan briefkan perjalanan kita ni macam mana, dan kita akan bagi goodies lah. Dalam package ni kita akan bagi satu beg, bagi satu buku yang ustaz tulis. Buku ni bukan bagi percuma. Saya nak 20 hari sebelum kita tolak tu, saya nak peserta baca buku ni, fahamkan sikit lebih kurang background kenapa kita nak pergi ni. Dan bila kita pergi tu, at least kita dah bersedia dengan soalan-soalan untuk ustaz. Bila ustaz berceramah tu, kita akan bagi travel journal, dia boleh ambil notes dan dia ready dengan soalan-soalan dia untuk ustaz. Jadi bila kita pergi ni, ilmiah kita tu lebih manfaat, insya-Allah. Maksudnya bukan sahaja package yang all in penerbangan apa semua tadi tu, tapi juga termasuk dengan buku ustaz. Buku apa tu? Buku karangan ustaz Gaya Pemikiran Al-Fatih. Berfikir Gaya Al-Fatih. Buku ni kita akan bagi dalam package, di samping sebuah bag dan juga travelling bag. Okey, travelling bag dan juga travel journal lah. Kita akan journal untuk jemaah lah. Dan juga ada package extra yang hari tu, tak tahulah itu yang mana dapat lah. Kita cuba yang terbaik, insya-Allah ya rakan-rakan kita. Tapi part travel journal tu memang saya sukalah. Terutamanya orang yang suka menulis ketika mengembara. Rugi kalau kita pergi kat satu tempat tak ambil penerangan. Kadang bila balik Malaysia, maklumlah ustaz, short term memory kan, tu ada masalah sikit penyakit tu. Nak bagi kat Faiz, saya tak boleh guna. Saya tak boleh pakai. Kan? Tak apa, saya kirim dekat DJ yang pergi tu, tolong tulis untuk saya. Tapi bukan saja travel journal ni kita untuk menulis saja, kita juga menyediakan facilities di mana kalau tuan-tuan sementara mengembara tu boleh ambil gambar dengan handphone masing-masing. Dan kita akan sediakan satu printer di mana kita boleh print di hotel, dan kita boleh lekatkan gambar yang kita print tu ke dalam travel journal. Mana nak dapat servis macam ni? Printer tu bukanlah printer macam mana, printer ni Instax Instax camera. Jadi senang, tak ada masalah. Boleh anda print berwarna lah ya gambar tersebut, macam Polaroid. Tapi yang tu kos akan dikira kemudian sama ada harga Malaysia atau harga lira. Nanti kita bincang balik lah bersama-sama dengan Haji Din dan juga Kak Zima sendiri, insyaAllah. Tapi itu antara yang kami dan juga pihak Raudah Mawadah usahakan untuk beri kepada anda. Benda ni penting sebab saya rasa kebanyakan lepas orang balik dia lupa. Jadi bila kita ada proper documentation, ada gambar, after one year kita tengok balik, mungkin kita boleh ingat balik, mengimbau kembali kenangan kan. Kita pergi prepared, dengar ceramah ustaz, kita belajar dan kita ada benda yang kita bawa balik untuk kita rujuk kemudian. Itu yang penting, Ustaz, itu yang paling penting. Dan mungkin Ju ada apa-apa nak tanya dengan Ustaz? Silakan Ju. Faiz, dan ini satu pengembaraan yang orang kata bukan saja menyediakan ruang untuk mengembara secara fizikal, tetapi juga persediaan mental dan juga persediaan ilmu tu sendiri nak ke satu tempat tu kan. InsyaAllah. Jadi soalan tu Ustaz lah Ustaz. Agaknya dalam bila Ustaz bercakap tentang Ottoman tadi kan, untuk pengembaraan kita, ia berkaitan dengan sejarah dan semangat dan jihad dan Islam itu sendiri. Jadi Ustaz rasa siapakah golongan yang perlu digalakkan untuk mengikuti package kita ni, insyaAllah? Sebaiknya kaum ayah, kaum ibu lah. Saya sangat mementingkan trip ini membawa formula pendidikan. Sebab mungkin kita sendiri tak rasa mampu untuk jadi sebagaimana Ottoman ataupun sultan-sultan yang berjiwa besar itu. Tetapi sekurang-kurangnya kita ada perancangan untuk anak yang masih kecil atau anak yang belum lahir, atau belum ada anak lagi lah, Cik Faiz ya. Saya terima kasih Ustaz. So kita ada big picture dah, dengan harapan akan timbul keseriusan. Sebab pendidikan yang terbaik adalah sejak daripada dalam perut lagi. Yang tu yang kita nak. So saya sangat seronok sekiranya golongan ibu-ibu muda ke ataupun yang sudah berkahwin dapat menyertai trip ini. Dan tanpa dinafikanlah, anak-anak muda itu sendirilah golongan mahasiswa-mahasiswi yang mampu untuk bercuti. Kalau dapat menyertainya, itulah yang terbaik, kerana anda lah generasi muda yang akan melakukan pembukaan Konstantinopel kali kedua. Ya, yang tu yang kita nak letak harapan kepada kalian semua yang masih lagi berusia 21, ya 20, 19, usia Muhammad Al-Fatih itu sendiri. So benda tu realistik dengan kita sendiri yang pergi dalam usia kita itu. So kita boleh compare kita ni 21 dah buat apa dengan legasi orang-orang dahulu umur 21. Betul.
Kalau Itulah. bila kita pergi nanti kita dapat semangat tu Ustaz, insya-Allah. Mudah-mudahan. Kita doakan yang terbaik. Okey, dan sekali lagi anda sekiranya ada sebarang persoalan 0362051500 untuk anda berinteraksi bersama kami berkenaan dengan pengembaraan Kembara Ilmu Konstantinopel 23 Mei hingga 2 Jun 2015. Saya nak tanya dengan pihak Raudah Mawaddah sendiri, sekiranya warga emas yang turut serta bersama-sama dengan kita kan, macam mana kemudahan-kemudahan yang disediakan oleh mereka kepada mereka. Okey, Faiz, akak banyak sangat dapat this question. Dan memang ramai actually retiree yang call. Yelah, because diorang ni tak ada masalah cuti sekolah. Betul, senang. Tak ada masalah nak minta kerja, nak minta cuti dengan bos. Suka-suka hati nak yang mana je kan. Okey, sebenarnya tak perlu dirisaukan. Sebabnya kami pun Haji pun bawa mak dia. Mak dia umur 80. So mak dia pun akan bawa kawan-kawan dia juga. Ada dalam 2-3 orang. Saya. So kita ni sebagai anak dah tahu macam mana arrangement untuk bawa mak bapak kita travelling kan. So Haji dah prepare dah the kind of service yang kita akan provide untuk warga emas ni. Jadi buat masa sekarang yang mendaftar dengan kami ada lebih daripada 10 orang yang umurnya 60 ke atas. Saya. Ada yang nak pergi seorang, ada yang berkawan dan jangan risau, memang kita ada sediakan kemudahan insya-Allah. Kami akan sediakan satu van yang mana kalau siapa tak larat nak jadi bas, kita akan sediakan van untuk bagi kemudahan jemaah-jemaah yang mana perlukan perhatian lah. Dan macam mak saya memang saya buatkan satu kursi roda untuk dia. Kalau di jalan dia penat, dia akan duduk, kita tolak macam itulah. Dan kalau macam ada yang perlukan keperluan macam tu, kalau ada kawan nanti kita akan arrange kan lah, tengok boleh macam mana berhubung dengan pihak Raudah Mawaddah sendiri lah, bagi tahu macam mana kondisi dan sebagainya kan. InsyaAllah tak ada halangan sebenarnya. Kita cuba yang terbaik dengan izin Allah, insyaAllah dapat kita realisasikan. Kita akan cubalah yang terbaik macam mana untuk membantu jemaah-jemaah yang betul-betul berminat. Amin, insyaAllah. Okey, mungkin rakan-rakan saya tertanya-tanya juga, selalunya kalau Kembara ni bersama-sama dengan penyampai IKIM FM, siapa yang akan bersama dengan kita? Saya selalu akan bagi tahu ujung-ujung sekali kan. Minggu depan kita nantikan sama ada beliau akan turut serta bersama-sama dengan saya minggu hadapan atau macam mana, insya-Allah kita akan ketahui siapakah rakan pengembara saya. Saya pula rakan pengembara Ustaz. Asyik terasa Ustaz, maaflah. Kan, insya-Allah lah tu. InsyaAllah, amin. Kan, okey. Rakan kembara Ustaz nanti insya-Allah akan turut serta, dan sekiranya anda mengembara bersama-sama dengan penyampai IKIM FM, anda juga akan terlibat sama dalam pembikinan Travelog Kembara Ilmu Konstantinopel, sama ada menerusi TV IKIM ataupun di radio IKIM FM. Jadi anda akan terlibat serta dalam pengembaraan ini secara tidak langsungnya. InsyaAllah anda akan bersama-sama dengan kami. Okay, nantikan siapakah DJ bertuah yang akan bersama-sama dengan anda. Kurang lebih 120 orang peserta kita kali ini. Ya, betul. Mungkin lebih. Sebab ada yang ambil ground saja, dia beli tiket daripada luar negeri. Ada yang mendaftar daripada UK. Daripada UK. Ada contohnya daripada UK. menarik ni. Menarik lah. Jadi composition tu memang daripada yang muda sampai yang tua. Jadi insyaAllah saya memang tidak risau kalau rakan-rakan pendengar setia IKIM FM yang turut serta dalam Kembara kali ini, mereka memang mencari ilmu itu. InsyaAllah semoga rakan-rakan kita, yang paling penting bila mengembara ni, kita dapat mengenali antara satu sama lain. Sebenarnya tak kenal, kok-kok lah satu kampung, tak pernah tahu pun kan. Dapat mengembara sekali, berjumpa selama seramai 120 orang untuk 9 hari berada di Turki ni, insyaAllah satu pengalaman yang menarik. Saya dapat bayangkan tu. Jadi anda rakan-rakan saya kena turut serta. Sekali lagi, untuk maklumat lanjut anda boleh pergi ke www.raudahmawaddah.com atau WhatsApp 0123887010. Call pun boleh, SMS, Telegram pun okey, tak ada masalah. Dan mungkin yang terakhir, sebelum kita berakhir ni, kita start dengan Kak Zimam. Ada kata-kata sikit untuk rakan-rakan pendengar kita, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama ni saya nak minta maaf siapa-siapa yang telefon saya sekarang ni tak nak jawab. Okey, sebab tengah on air. Banyak sangat phone call tengah masuk ni. Saya minta maaf tak nak jawab. Nanti saya akan call balik. Saya akan call balik kalau ni besok lah, sebabnya bateri pun nak kom. Okey. Okey. Untuk yang 15 seat tadi tu, 10 orang yang mendaftar dengan saya tu semua yang telah pun berdaftar. Dia nak pergi yang package 22 bulan. Jadi 5 orang tu siapa yang bayar dulu lah. Untuk jadi adil kan. Sebabnya
Ramai sangat ni. Sangat. Kita hanya ada 15 je. 15 je untuk yang 22,000 untuk 10 hari tu. Tapi yang penting mungkin anda walaupun tidak tergolong dalam 15 orang yang mendapat special untuk pergi sehari sebelum ini, anda yang lain ingin mendaftar, pesannya adalah tolong daftar segera. Kerana segera. Kita tak jamin yelah kata haji mungkin dalam 2 minggu lagi habis, tapi kita tak tahu trendnya macam mana. Sama ada orang dengar hari ni dia rasa excited terus daftar malam ni juga, tiba bawa satu family 5-6 orang kan, pun dah boleh penuh juga tu. Jadi anda rakan-rakan saya kena daftar segera. Haji, mungkin sikit kata-kata Haji yang terakhir untuk rakan-rakan kita pada malam ni. Okey, saya nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang telah mendaftar, yang telah bagi support kepada program kami ini. Dan ada yang dah mendaftar belum bayar deposit, saya tak kisah, dan kalau boleh percepatkan. Dan lepas tu siapa yang dah mendaftar yang bolehlah buat pembayaran, sebab kita pun nak kena bayar airline dan sebagainya. Saya minta bantuan yang gitu. Tapi kita minta kalau boleh pembayaran dijelaskan sebelum 1 bulan 5, supaya urusan-urusan yang selebihnya kita akan selesaikan segera. Dan sekiranya ada special request, boleh hubungi kami, dan apa yang kami boleh bantu, insya-Allah saya akan cuba sedaya upaya untuk kemudahan peserta-peserta. InsyaAllah. Yang paling penting untuk kita realisasikan benda ni, perancangan setakat ni dah 70% semua kan. Saya harap benda ni berjalan dengan baik insyaAllah. Dan apa yang paling penting adalah kerjasama daripada anda, peserta-peserta semua. Semoga ia dapat direalisasikan sebaiknya. Dan Ustaz, mungkin terakhir untuk rakan-rakan pendengar kita pada malam ni, Ustaz, silakan. Saya menasihatkan diri saya dan semua yang akan pergi, insyaAllah kita betulkan niat kita. Alhamdulillah, negara yang kita pergi ni adalah satu negara yang bukan sekadar negara yang penuh dengan sejarah, tetapi satu kuasa politik dan kuasa militeri yang sangat digeruni oleh Israel, oleh Syria dan negara-negara yang sedang memerangi umat Islam sekarang. Tapi Allah masih lagi mengekalkan kekuasaan mereka. Yang penting kita balik daripada trip ini jangan hanya sekadar berkongsi pengalaman-pengalaman indah. Doa saya kepada peserta adalah mereka dapat membawa pulang semangat jihad yang ada pada orang-orang dahulu. Kita kena balik ke Malaysia, dakwah, islah, anak-anak muda, gerakkan masjid, gerakkan segala institusi yang kita mampu, supaya Malaysia yang kita sayangi ini mampu menjadi sehebat Turki suatu ketika dahulu. Itulah doa dan itulah niat kita. Mudah-mudahan. InsyaAllah itu dia. Semoga apa yang kita harapkan nanti berjalan dengan baik. Objektifnya tu yang paling penting, Ustaz tadi yang Ustaz kongsikan, niat tu kan. Kita betulkan balik niat kita, insyaAllah. Semoga kita mengembara ke muka bumi Allah ini untuk kita mengambil ibrah seberapa banyak yang boleh, insyaAllah. Satunya bagaimana kita nak menjejaki, bagaimana menawannya kota Konstantinopel, dan satu lagi Ustaz kongsikan juga bagaimana melihat saat-saat kejatuhan Empire Ottoman itu sendiri. InsyaAllah akan kita pelajari nanti. Banyak ibrah yang bakal kita perolehi. Jadi rakan-rakan saya yang berminat untuk mengembara kali ini, mungkin anda boleh layari laman webnya Ju. Kami di www.raudahmawadah.com atau hubungi 012-388-7010. Ambil peluang ni. Peluang tak datang selalu. Betul. Dan manfaatkan dia. Sebab kata Ustaz, betulkan niat apa pun yang kita lakukan, walaupun ia satu pekerjaan yang nampak mudah, tapi gantikan ia sebagai satu ibadah, insyaAllah. Amin, insyaAllah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih juga Haji Din, Kak Zima. InsyaAllah semoga urusannya dipermudahkan untuk mencairkan program ini. Dan juga rakan-rakan pengembara yang dah pun mendaftar, jangan lupa temu janji kita 1 Mei 2015. Maklumat lanjut akan dikongsikan nanti, akan datang dalam promosi kita untuk kembara ilmu Konstantinopel. Terima kasih semua. Kita jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan kepada semua rakan-rakan saya, terus stay bersama kami. Kejap lagi saya dan Ju akan teman anda hingga jam 12 sampai pukul 12 kan, insyaAllah. Okay, kita dengarkan lagu ini, Mirwana, Hikmah Kembara di IKIM FM, pilihan utama anda. Di sini kau berdiri, berpijak di bumi, menjunjung langit yang luas. Pernahkah kau terfikir alam penuh rahsia, anugerah yang maha esa? Berjalan
hamba yang setia. Saluran Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM FM. Pilihan utama anda. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البخيل الذي من ذكرت عنده فلم يصلي علي. Daripada Ali bin Abu Talib radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, orang yang bakhil ialah orang yang mendengar namaku disebut tetapi tidak berselawat ke atasku. Riwayat At-Tirmizi. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Alimul ghaibi wa syahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'maluna. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Alimul ghaibi wa syahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'maluna. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Alimul ghaibi wa syahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun.